Apa khabar Sanusi? Papa Gomo mana mau lari? Mana mau lari? Yuk kita fight. Ini adalah berita tersebut di dalam Harakah Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, sehari dua ni pasal apa ni? Kecoh gila-gilanya pasal Sanusi. Pasal Sanusi di bawah pemerintahan negeri Kedah, berlakunya kecurian REE, berlakunya lori terbalik. Disebabkan lori terbalik tu kantoi lah berlakunya kecurian. Kecurian apa? REE. Curi sakau sana sini REE. Siapa yang curi tu? Kerajaan negeri mana yang meluluskan syarikat tu? Kerajaan mana yang panggil syarikat Cina tu? Dan Saifuddin Nasution dah dedahkan dalam masa tempoh 14 hari untuk kempen pilihan raya. No, mereka boleh sindir, mereka boleh gelak, mereka boleh kata aku akan saman hang. Seseorang tu Sanusi kata dia akan saman Saifuddin. Sampai sekarang dia tak saman apa pun. Kan dia kata oh ini semua fitnah, itu inilah apa semua. Saifuddin dah cakap dah berlaku rasuah, dah berlaku salah guna kuasa, dah macam dah berlaku cara tu memang cara tak betul. Zaman PN, zaman Perikatan Nasional memerintah menjadi kerajaan pusat yang meluluskan apa dia kan. Tiba-tiba aku dah buat dah satu video menceritakan soal rasuah REE, sekarang berlaku lagi kan. Berlaku lagi kan. Jadi sebab tu kita kata 4 ke 5 perkara bagi parti PAS tu adalah halal. Terima duit haram, duit judi, duit rasuah, fitnah dan juga adu domba, menipu, spin, itu adalah perbuatan dan juga amalan parti PAS. Mereka buat semua betul, orang lain buat semua tak betul. Faham tak? Orang lain buat semua tak betul. Sehingga kan baru-baru ni calon pilihan raya Kemaman, Sanusi boleh kata apa? Oh, dia ni kalau nak bersih jangan bersama dengan Barisan Nasional, bersamalah dengan Perikatan Nasional. Faham? 2 hari lepas tu terbongkar REE, kecurian REE. Siapa yang curi kan? Siapa yang sakau kan? Siapa yang ambil rasuah tu? Siapa dia lagi? Penasihat Sanusi yang duk bawa beg Sanusi tu, yang duk ikut belakang Sanusi tu, dan bekas ketua MBI. Ni orang kuat Sanusi, orang yang duk bersama dengan Sanusi, orang yang duk bermesyuarat dengan Sanusi, orang yang duk ikut Sanusi, yang setiap hari meeting bersama Sanusi, yang duk buat sidang media bersama dengan Sanusi. Semua orang-orang kuat, orang-orang sekeliling Sanusi. Dan Sanusi mendiamkan diri dia. Diam diri kan. Langsung dia tak sembang, dia tak cerita pasal setiap usaha dia. Apa yang berlaku dengan setiap usaha dia. Jadi, aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadimo ni. Dan kita fikir sama-sama. Nilailah fitnah. Papa Gomo, lepas tu Ustaz apa tu? Ustaz Tesla, ahli Parlimen Jasin, fitnah kepada Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq. Papa Gomo pula fitnah Fahmi Fadil sebab ucapan Fahmi di dalam masjid apabila ditanya oleh Khairah, masjid-masjid punya orang ni tanya pasal penggunaan nama Allah. So Fahmi pun menjawab soal itu, pegang mikrofon, ada orang buat video, ada orang ambil gambar, dan Papa Gomo sebarkan mengatakan Fahmi ni berpolitik yang menjadi dalam masjid. Dia spin, dia nak kenakan kepada kerajaan hari ini juga. Kan? Fitnah menjadi perkara halal untuk Fahmi kan, terhadap Fahmi dan juga Menteri Pendidikan. Papa Gomo tak kira hang ustaz ke, hang tak ustaz, ataupun hang ni orang baik ke, orang jahat ke apa kan. Ini adalah budaya parti PAS lah. Mudah nak cakap, inilah budaya parti PAS. Inilah hipokrit demi hipokrit parti PAS. Sangat-sangat memalukan, sangat-sangat merosakkan negara kita. Jadi jom kita bersama-sama apa yang diperkatakan oleh Iswadimo ni. Jom sama kita dengar. Orang kata apa? Saya bawa benda ini sebagai VPN, virus Perikatan Nasional. Kenapa virus, tuan-tuan? Kenapa virus? Ini perkara yang diorang tak faham. Diorang kata kami PAS adalah parti yang bersih,
Kami adalah parti yang tidak ada terpalit dengan rasuah. Dia bukan tak terpalit dengan rasuah, tuan-tuan. Isunya adalah dia pandai simpan. Dia tak macam orang lain masuk akaun sendiri kan. Tak macam ada setengah parti tu masuk akaun sendiri. Pas bijak, pas licik kan. So dia tahu benda ni. Apa khabar Sanusi? Sanusi apa khabar? VPN. 2 bekas pegawai didakwa, MB Kedah tidak lagi boleh membungkam. PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Kedah Sanusi susulan tindakan mahkamah yang mendakwa 2 bekas pegawainya berkaitan unsur usaha sama perlombongan REE di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa berkata pendirian Sanusi penting setelah pemimpin itu sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatan selaku Menteri Besar dan pengurusi MBI berkaitan usaha sama perlombongan atau terlibat dalam kecurian. Sejak awal lagi Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan RE. Kini 2 pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi kita nak lihat apa pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan kedua pegawai tersebut? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk 2 pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Semalam, bekas Setiausaha Politik Sanusi Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan perlombongan REE di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi mengaku tidak bersalah. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat REE Liana Maman atau Khalid melalui Syed Muhammad Sid Aluvi. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenaan mendapat kelulusan permohonan lesen perlombongan dan lesen penjelajahan REE di sekitar Kedah. Sementara itu, bekas ketua eksekutif CEO MBI Malaysia, Menteri Besar Incorporated yang dipengerusikan oleh Sanusi sendiri iaitu Muhammad Sobri Osman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Al-Awsat semalam terhadap 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira 12 juta ringgit. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah 4 juta ringgit daripada John Abad Pay sebagai dorongan untuk membentuk syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha sama perlombongan REE melalui MOU di antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Untuk rekod, Setiausaha Agung Saifuddin sebelum ini berkata ketidakcekapan Sanusi dalam mentadbir adalah sebab berlakunya kecurian REE. Saifuddin berkata, sebagai individu memimpin kerajaan negeri, Saifuddin sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa. Tetapi itu tidak berlaku. Dan di dalam dakwaan itu juga Sanusi mengatakan bahawa dia akan menyaman Saifuddin Nasution. Tapi sehingga ke hari ini tidak ada surat saman tersebut. Setahu saya lah, saya mungkin salah, mungkin dah hantar, I might be wrong, tetapi tidak ada. Sebaliknya, 2 pegawai tertinggi, satu bekas setiausaha politik beliau sewaktu dia memerintah LAS PRN dan juga bekas bekas CEO MBI Menteri Besar Incorporated, kedua-duanya didakwa sedangkan Sanusi kata dia tak tahu. Nah, tuan-tuan, kalau kita faham lobby, dia dibayar untuk apa? Kenapa bayar setiausaha politik? Kenapa bayar CEO MBI? Tidak lain tidak bukan agar sebab pengurusinya kita kena faham. Tanah ini adalah urusan kerajaan negeri di mana final kelulusan adalah Menteri Besar. MBI di bawahnya pengurusinya Menteri Besar. So bila duit itu dibayar, soalan kita, adakah Sanusi tak tahu? Adakah Sanusi tak dapat? Adakah Sanusi tidak meneliti perkara tersebut atau tak aware? Adakah Sanusi berani untuk menyatakan saya tak tahu? Ini semua orang bawah saya yang buat? Sebab kalau dia berkata demikian, maka menunjukkan dia tidak cekap dalam pentadbiran. Sehingga rasuah boleh berleluasa di bawah hidung dia sendiri, di dalam rumah dia sendiri. Tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan. Pakai kopiah belum tentu dia tak terima. Belum tentu. Virus Perikatan Nasional, VPN. So apa jawapan Sanusi sekarang tentang perkara ini? Apa penjelasan Sanusi? Di mana Sanusi? Kalau sebelum ini laju je dia membuat ni tau, membuat kenyataan, membuat statement, buat ceramah ni dekat Kemaman ni tengah pilihan raya kan. Ceramah hentam.
Ni dah modal ni tuan-tuan. Pas nak bercerita tentang integriti apa? Sampaikan, takutnya dia orang ni, sampaikan dia kena letak Menteri Besar Terengganu bertanding dekat Kemaman, tuan-tuan. Takutnya pas sekarang ini. Dan satu hal lah, satu kedua nama. Dia orang risau disebabkan janji yang tak dipenuhi di Kemaman tempoh hari, di Terengganu, bukan Kemaman saja. Mereka risau lepas ini mereka akan kalah dalam pilihan raya di Kemaman. Kalau kalah itu tuan-tuan, dahlah 4 orang melompat. 4 orang dahlah melompat daripada Perikatan Nasional. Kalau kalah dah jadi 5 tuan-tuan. Mana cukup jumlahnya? Tapi hari ini menarik Syahidan kata, ni saya nak jawab Syahidan ni. Gatekeeper media dulu tak sekejam sekarang, kata Syahidan. Seorang ahli parlimen Perikatan Nasional menyela cara kerajaan didakwa kejam dalam menyekat industri media tempatan daripada melaporkan berita dianggap bertentangan dengan pendirian Anwar Ibrahim. Berucap ketika membahaskan belanjawan, Syahidan mendakwa rakan wartawannya meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Syahidan berkata pengamal media telah ditegur oleh Fahmi apabila mereka melaporkan berita yang tidak mengikut skrip kerajaan Madani. Apa telah terjadi Fahmi, seorang yang memperjuangkan hak kebebasan bersuara pada masa lepas. Sebelum ini, Perdana Menteri juga tekankan media bebas yang bertanggungjawab dan ambil rasa terbuka di atas kritikan dan teguran. Ramai rakan media dipanggil SKMM dan beberapa portal diberi amaran sekat kerana bertentangan dengan hasrat PN. Nak kerajaan dulu dan sekarang, dulu ada gatekeeper, penjaga media. Tapi tak sekejam sekarang. Kita tak syok sendiri, kita perlu mendengar pandangan semua pihak. Baik, saya jawab. Saya adalah salah seorang mangsa kekejaman kerajaan sebelum ini. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan ingat, berita akta berita tidak benar yang diluluskan di bawah akta darurat. Bukan setakat saya, ramai lagi sebenarnya kena tahan. So, bila dia sebut gatekeeper itu tidak kejam, sekarang ini tuan-tuan, ada ke kita tangkap orang dalam keadaan dia tak fitnah? Paling kurang, kita saman dalam fitnah. So, bila kita sebut kejam itu, kan, kita tengok sendiri hari tempoh hari. Daripada 2010 sampai sekarang, hanya 19 orang yang didakwa di bawah akta hasutan. Saya salah seorangnya. Tetapi erti kata lain, tak ada pun kerajaan menggunakan akta hasutan itu sewenang-wenangnya. Tetapi, apa ini masukkan sebagai kejam? Dia bukan kejam. Tuan-tuan, kalau kejam, macam kenapa berita boleh menyiarkan benda yang tidak sepatutnya disiarkan? Kita pun tahu benda tu. Tetapi yang ditegur oleh Fahmi bukan itu. Yang ditegur oleh Fahmi adalah berita ataupun pun ataupun headline yang misleading, yang tak sepatutnya, yang pro kepada pembangkang. Bukan pro kepada pembangkang arti kata tak boleh, tak. Misleading. Ceritanya tentang lain, tetapi dia punya berita dan kita faham majoriti rakyat ni bukan baca isi berita. Dia tengok headline je. Dan antara contoh, saya bagi contoh tuan-tuan, bila YB Fahmi hari tu dia diminta oleh seorang ahli jawatan kuasa menerangkan tentang isu konsert band yang mana dihentikan oleh kerajaan pada waktu itu. Kan dihentikan oleh kerajaan. So dia terangkanlah. So bila dia terangkan di dalam masjid, ada orang ambil gambar, wala on pass ambil gambar, kemudian dia sebarkan, dia kata bahawa inilah Fahmi berceramah dalam masjid. Antara yang menyebarkan adalah Papa Gomo. Kemudian yang menyebarkan juga adalah Page Kuang dah dapat surat. Dan yang menyebarkan juga adalah Ahmad Dusuki. Dua ni dah dapat surat. Sekarang ni ada seorang lagi belum dapat surat saman tu. LOD, Letter of Demand tu. Siapa dia tuan-tuan? Papa Gomo. Okay, kita baca kenyataan YB Fahmi sendiri mengenai perkara tersebut. Peguam saya telah cuba menghubungi individu bernama Wan Muhammad Azri sejak beberapa bulan lalu. Ini berkaitan kenyataan fitnah yang dibuat individu tersebut terhadap saya sebelum PRN Ogos lalu. Oleh sebab surat saman ini tidak dapat diserahkan ke tangan beliau, mahkamah telah memutuskan pada 6 November supaya peguam saya menyerahkan permakluman secara penyampaian ganti atau substitute services. Oleh itu, notis itu telah diterbitkan dalam surat khabar The Star. Dia kena terbitkan 3 surat khabar. So, salah satunya adalah The Star. Notis saman Fahmi terhadap Papa Gomo disiar di Akhbar. Notis saman yang difailkan Fahmi Fadzil terhadap Muhammad Azri diserahkan melalui parlimen gantian. Fahmi berkata dia dibuat menerusi siaran akhbar tempatan berbahasa Inggeris susulan Wan Muhammad Azri gagal dihubungi sejak bulan yang lalu. Nah, untuk maklumat Papa Gomo, alamat yang telah digunakan yang terakhir adalah
Mohon Muhammad Azri F-1-9 Villa Danau Apartment Jalan berapa ni, S52/23E Taman Danau Kota Setapak 53300 Kuala Lumpur. So menurut menurut juga apa orang kata, maklumat yang kita terima bahawa dia tidak lagi tinggal di alamat tersebut. Jadi ada satu video keluar hari ini, Papa Gomo pakai baju Muhammad Ali. Wah, saya tak takut lah, saya tak lari, tapi saya tak terima lagi notis tersebut. Papa Gomo, ni saya nak cerita, aku nak cerita Papa Gomo. Memanglah kau tak terima, kau kat mana? Kau kat mana? Apa kata hubungi, dia ada tulis tu kan, Tuan, saya bagi tahu, saya memudahkan geng-geng Papa Gomo, tolong bagi tahu dia. Nama lawyer tu adalah Tuan Ashik Ali & Co. ASHEEQ. ASHEE, tolong seorang tulis kat bawah. ASHEEQ, Ashik Ali & Co. Ashik Ali & Co. Okey, apa Papa Gomo boleh buat? Papa Gomo boleh hubungi Ashik Ali & Co tersebut. Okey, saya tunjuk lagi Ashik Ali & Co. Tuan-tuan, boleh tengok kat bawah tu, Ashik Ali & Co. Ashik Ali & Co. Okey, Papa Gomo mana mau lari? Mana mau lari? Yuk, kita fighter. Kita pejuang. Tapi jumpa pondan. Ya, ada satu video Papa Gomo pergi mengurat pondan kat dalam live tu kan. Ingat tak? Tak tahu, geng-geng PN ni memang suka seks-seks macam tu. Geli aku. Poinnya adalah macam ni, tuan-tuan. Yang Syahid dan Kasim sebut tadi tu tentang gatekeeper inilah contoh dia. Ini saman dia. Dan ini saman yang kita kata kita saman. Kita saman sekarang ini. Dalam perkara ini kita saman. Fahmi Fazil saman. Nah, apa berlaku kalau sekiranya saman tersebut tidak sampai? Maksudnya Papa Gomo tak dapat. Ada yang tanya saya juga, kalau Papa Gomo tak dapat saman tersebut, so apa maksudnya? Adakah Papa Gomo akan bebas ke? Dia tak bersalah ke? Apa yang dia akan kena? Okey, dia macam ni. Surat itu di-serve. Okay, dia akan cuba cari sebaik mungkin nak serve. Dia kena serve dengan orang tu. Tapi kalau orang tu tak dijumpai, so dia kena kembali kepada mahkamah. Ditunjuklah dia dah hantar AR melalui surat berdaftar sebagainya, dia hantar semua, dia dah hantar kat rumah, tak ada orang, ambil gambar, tunjukkan mahkamah tidak boleh dihubungi. Now, bila tak boleh dihubungi, mahkamah kata baik, guna sekarang ini substitute. So sekarang ini guna paper lah. So keluar dalam kurang-kurangnya 3 surat khabar. 3 surat khabar, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan satu lagi surat khabar lain. So keluar. Now, kalau sekiranya setelah 14 hari, ni saya nak cerita, bukan saja kepada Papa Gomo, tapi kepada semua, dalam masa 14 hari, notis itu tidak dijawab, letter of demand itu tidak dibalas, maka hakim bolehlah membuat apa yang dipanggil sebagai JID. Apa itu JID? Judgment in Default. Bermakna hakim boleh memutuskan keputusan kes tersebut terhadap terhadap tertuduh lah, terhadap defendant lah. Bukan tertuduh, terhadap defendant. Dan berkemungkinan besar, kerana defendant tidak ada di situ membela diri, dia berkemungkinan akan didapati bersalah. Berkemungkinan besar dia akan didapati bersalah. Dan hakim boleh terus jatuhkan hukuman berapa. Sebab sekarang ni kalau tersalah, Fahmi dia minta berapa? 10 juta ke 1 juta? Tak ingatlah. Ada demand dia. Katakanlah dia minta 10 juta katakan. So dia kata, dan hakim kata, baiklah dengan ini, disebabkan defendant tak ada, maka saya menganugerahkan kepada plaintiff sebanyak 1 juta ringgit. Contoh. Dibagi 1 juta ringgit. Oh, saya tak nak 1 juta ringgit sebab tadi saman 10 juta. Saya nak 5 juta. Sebab saya diceranglah, saya ni menteri, saya ini itu, ini reputasi saya, bla 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 semua. Okey, hakim kata 3 juta. Dia dapat 3 juta. So dia akan serve 3 juta. Tak dapat dijumpai juga. Tak dapat maka bankruptcy. So bankruptcy nanti dia akan tahulah. Dia tak boleh buka bank account, dia tak boleh pergi luar negara. So dia ada notice bankruptcy terhadap dia. So dia tak boleh pergi ke luar negara. Masa tu dia tahu, alamak aku bankrupt. So masa tu nak tak nak dia kena pergi jumpa Wabi Fahmi. Faham? So prosedur dia, jangan ingat kalau dia tak dapat, dia lari tu, maksudnya, oh that's it, lepas lah aku. Lepas ni tak payah ada apa lah. Okey lah, selamat lah aku. Bukan macam tu tuan. It doesn't work that way. Dia bukan macam tu. Dia tak terlaksana macam tu. Dalam masa yang sama,
Ada yang hantar saya itu kan. Ni fitnah juga, menjawab Syahidan Kasim juga. Kenapa kita strict dalam benda ni? Kita nak sebar berita, boleh. Nak siar berita, boleh. Terpulang. Tadi pun saya baca Malaysia Kini punya berita tentang prestasi Anwar Ibrahim yang tidak memberansangkan. Ada je keluar berita. Tetapi jangan fitnah. Baru-baru ni tersebar lagi fitnah. Cuma itulah Menteri Pelajaran ni agak lambat buat kerja. Tu je lah saya boleh komen Menteri Pelajaran lambat. Kalau tengok Lim Guan Eng hari tu, sebut je terus aman pasal isu Lee Chimpeng. Yang ni Menteri Pelajaran lambat sikit buat kerja. Fadlina akhirnya menyaman Harakah Delhi dan juga MP Jasin kerana kenyataan beliau berkenaan dengan tidak boleh takbir. Dakwaan fitnah, Fadlina tuntut 500,000 dari MP Jasin Harakah Delhi. Kenapa 500,000 YB? Patutnya 10 juta. Fadlina memberi ahli parlimen Jasin, Zulkifli Ismail dan Harakah Delhi 48 jam untuk membayar 500,000 atas dakwaan fitnah. Ini atas tuduhan Menteri Pendidikan mengarahkan sekolah di seluruh negara tidak bertakbir dan membaca kunut nazilah semasa Minggu Solidariti Palestin. Fitnah, tuan-tuan. Tapi disebarkan. Ahli Parlimen Nibong Tebal itu mengemukakan tuntutan kepada Ahli Parlimen PAS dan lidah rasmi parti itu pada surat peguam semalam berhubung artikel Harakah Delhi bertajuk ajaran siapa tak boleh takbir di sekolah. Nah, dia guna alasan. Okey, dia kata itu ada tanda soalan. Jadi tanda soalan tak ada masalah lah, dia kata. Tanda soalan tak ada masalah. Bukannya kita menuduh, dia kata. Ajaran siapa? Kita bertanyakan soalan tersebut. Tetapi apa yang silapnya yang mereka lakukan adalah mereka tidak lupa kepada ucapan yang dikemukakan oleh MP tersebut berkenaan dengan perkara ini. Berkenaan dengan dakwaan ini. Dia ada satu ucapan di mana apa orang kata MP Jasin ini bercakap mengenai tuduhan tersebut. Baik. Saya cuba cari dia punya video. Okey. Ini adalah berita tersebut di dalam Harakah Delhi. Ajaran siapa tak boleh takbir di sekolah. Okey. So, permainan ini sebenarnya, apa yang dilakukan ini adalah, itu saya kata tadi, yang awal tadi tu. Berjayanya mereka memain kebencian. Berjayanya mereka memain virus perpecahan. Orang tak cakap pun benda itu, tuan-tuan. Tapi dia orang sebarkan. Dan benda ni disebarkan dalam kadar yang rampant tau. Sampai kadang orang kata, inilah kerajaan pro-aksionis. Yang ni macam tu, macam ni. Yang tak boleh dan sebagainya, dia kata. Ini adalah satu perkara yang tak patut dilakukan. Benda tu dah disebar. Sehingga kan ada satu, apa orang kata, satu cikgu yang viral sendiri mengatakan, oh, ini adalah betul ni. Betul ni. Dia yang telah menyatakan demikian. Dah tersebar, tuan-tuan. Jadi bila dah tersebar, benda tu dah disebarkan, seolah benda itu ya atas arahan kementerian, atas arahan menteri. Jadi dah jadi satu fitnah. Ni, saya dah jumpa. Okey. Saya sebagai ahli parlimen sampai hari ini 1 sen pun belum dapat. Wang peruntukan yang menjadi hak. Itu Tesla, tak apa. Itu tuan boleh cari sendirilah. Baik, itu yang berlaku, tuan-tuan. So, kita bila disebut tadi tentang apa orang kata fitnah, dia kata tak boleh, ini sekat dan sebagainya. Adakah itu menyekat? Itu soalan saya. Adakah itu menyekat atau sebenar hakikat itu adalah fitnah yang dipercayai dan akhirnya dia kesan dia kepada kita, kesan dia kepada kerajaan. Orang lebih mudah percaya kebencian. Kalau kita kutuk orang, tuan-tuan, itu cepat famous, itu cepat orang percaya sebab rasa panas hati. Kalau kita hina, kita kutuk, kita fitnah, itu mudah, itu cepat. Tapi kalau kita terangkan fakta, susah. Tapi ada yang percaya, ada cikgu yang percaya. Cikgu ni viral, cikgu viral tu percaya bahawa sebenarnya ada juga pendakwah percaya tak boleh takbir. Ni menteri dah saman, tuan-tuan. Tu terpulang kepada MP Jasin nak buktikan nanti kat mahkamah. Dia nak menang senangnya, dia buktikan bahawa memang ada
Kementerian telah mengeluarkan perkeliling dan arahan, tidak boleh bertakbir, tidak boleh bersolidariti, tidak boleh angkat bendera, tidak boleh kunut nazilah di mahkamah nanti. Kan? Dia kena tunjuklah. Selain daripada itu, dia akan jadi fitnah. Cerita fitnah ni tuan-tuan. Nah, ni orang pas ke? Okey geng, alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, satu pasal Sanusi tu aku dah cakap daripada awal tadi, menceritakan apa yang proses-proses ataupun perjalanan yang PAS boleh ada duit yang banyak. Tiba-tiba PAS pilihan raya, kempen pilihan raya boleh tabung duit, baju, berapa banyak baju mereka dapat bagi. Lepas tu bendera berapa banyak, tak pernah geng. Tak pernah. Cuba hampa pergi tanya orang yang penyokong PAS yang duk bawa bendera PAS, yang duk berkempen untuk PAS dah puluhan tahun untuk pilihan raya yang ke-15 ni. Hampa rasa sesuatu luar biasa ke tak? Mana ambil fulus tu geng. Dan untuk Syahidan Kasim tadi, dia pun menjerit kan. Ada. Aku dah dengar di dalam sidang parlimen dekat TikTok. Dia pun tanya pasal sebab apa sekat media-media ni. Sekat itu, sekat ini. Kan? Salah satunya media-media di bawah Perikatan Nasional. Sebab itulah Syahidan Kasim pun terpaksa menjerit. Sebab apa menyekat media-media? Yalah, kenalah sekat kalau ada unsur-unsur fitnah, unsur-unsur hak tak elok. Buat apa? Buat apa kerajaan teman-teman Menteri Komunikasi membenarkan? Untuk apa? Of course, benda tak elok, benda yang fitnah, benda yang mengancamkan negara, mengancamkan kestabilan negara, kestabilan politik. Kita wajib sekat. Buat apa kita nak membiarkan dia berleluasa lagi? Lebih baik sekat daripada awal. Tambah-tambah Harakah Daily. Dia dah digantung katanya baru-baru ni. Tapi dengar kata masih berjalan lagi. Tapi tak adil lah. Daripada side kerajaan tak ada pun fitnah pembangkang. Tak ada pun keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyakitkan pembangkang. Tapi pembangkang pula duk keluarkan kenyataan-kenyataan fitnah, kata mengata, menghina, mencaci, mencerca, kafir mengkafir. Takfiri itu ini, apa jenis ni geng? Apa jenis politik ini? Disebabkan rakyat tak bersama dengan hampa, rakyat tidak mengundi hampa, hampa keluarkan kenyataan apa semua. Tak puas hati dekat seorang-seorang menteri, seorang-seorang ahli parlimen, nampak poin boleh balun, pun balun. Kan seperti mana isu hak yang tak boleh takbir dengan baca kunut nazilah. Harakah Daily kena saman dan juga Ustaz ahli parlimen Jasinu, Ustaz Tesla. Kan? Hang setiap kali hang bercakap, hang tak ambil tahu dulu. Ambillah tahu dulu. Orang yang budak, anak muda yang fitnah Kementerian Pendidikan soal kemudian tak boleh azan dan juga tak boleh baca kunut nazilah pun dah memohon maaf kepada rakyat Malaysia dan juga Fadlina Siddiq. Tapi yang puak-puak lebay ni, hak kononnya terpaling Islam, terpaling memperjuangkan Islam, langsung buat tak tahu. Samalah macam Papa Gomo, cuba hampa tengok. Orang nak hantar LOD pun, dah berbulan dah ni, lari. Tapi kita nampaklah, dia duk buat live setiap malam. Tapi hampa tolong bagi tahu kat dia, terimalah LOD. Terimalah surat daripada Peguam Fahmi Fadil. Hang berani cakap, tapi hang tak berani tanggung. Apa dia? Beranilah cakap, memang hang berani cakap, tapi beranilah tanggung, bukannya semata-mata sembang. Kan? Inilah budaya-budaya yang dibawa daripada zaman PAS, zaman Hadi Awang tu, sehingga hari ni. Duk cerita nak buat negara Islam, nak buat itu undang-undang Islam, nak ni, kita nak buat negara Islam. Aku nak tanya balik, adakah ini negara kafir? Adakah ini negara kafir? Kan? Orang Melayu terancam, tambah macam Papa Gomo kalau ni kan dia duk jilat Mahdi kan. Ini Melayu, itu Melayu, ini Melayu, itu Melayu. Hey, adakah Melayu hari ni duduk di dalam negara dia sendiri terancam, dihalau? Dan semalam dekat Kedah, di Kedah kena roboh, surau kena roboh dan kedai-kedai makan kena roboh di bawah pemerintahan parti PAS. Apa dia? Hang duk cerita itu terancam, ini terancam. Pasal lah di negeri yang hampa perintah sendiri yang terancam. Lepas tu hampa tala kepada negeri-negeri lain. Dan seperti mana yang berlaku oleh Mahkamah Syariah ni, Hak Yani Elin. Yang bermasalah dekat Kelantan.
Aku letak gambar sini, hampa boleh baca yang bertentangan soal hak yang hak yang bertentangan dengan Mahkamah Syariah Kerajaan Persekutuan. Hampa boleh baca satu-satu. Hampa boleh faham satu-satu ni. Aku tak pernah ni hampa boleh baca satu-satu. Ni Elin sendiri yang bercakap. Ni Elin sendiri yang dia tulis. Disebabkan bertentangan. Sebagai contoh, macam sebatan. Kan, kalau ikutkan dalam Islam hanya boleh berapa kali. Di kerajaan pusat hanya boleh berapa kali saja, 6 kali. Tapi dekat kerajaan Kelantan kena 8 kali. Padahal pusat pun 6 kali je. Kan? Tapi di negeri Kelantan 8 kali, 10 kali. Jadi tak adil lah. Faham tak? Jadi itulah. Lain kali kalau hampa nak main persepsi, hampa nak maki, hampa nak amun ke apa, pakai akal. Ambil baca dulu, ambil tahu dulu. Ni yang pasal tak boleh azan, tak boleh takbir. Apa jenis punya orang lah. Kan? Ahli Parlimen Jasin, sila bertanggungjawab lah. Papa Gomo bertanggungjawab lah atas tindakan hampa. Dan Sanusi, oh Sanusi. Malu kok orang Sanusi. Hang kata hang memperjuangkan Islam. Oh ini tanah Melayu, ini Melayu. Sedangkan Tok Wan Hang pun mai daripada Cina. Hang sendiri mengaku Tok Wan Hang mai daripada Cina. Tok Wan Hang meninggalkan 2 orang anak daripada Cina. Jangan lupa geng ucapan Sanusi tu. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Janganlah wujudkan perpecahan. Janganlah memfitnah, menghina, mencerca, memaki. Jangan rasuah, jangan makan dana haram, jangan makan duit judi, jangan sakau duit-duit negara dan duit-duit rakyat. Bermula daripada Sanusi, lepas tu bermula sampai kat Saidan Kasim, sampai kat Papa Gomo dan sampai kepada Ustaz Ahli Parlimen Jasin Ustaz. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak amat ampak untuk hang. Assalamualaikum.